Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin pembangkang terima keputusan paling teruk, paling buruk sekali menjelang PRN Sabah. Disangkakan Perikatan Nasional ada peluang lagi untuk merampas Sabah, tapi nampaknya peluang itu tinggal harapan semata-mata. Ini apabila cubaan Perikatan Nasional untuk meminang warisan akhirnya gagal. Apabila warisan secara sah dan muktamadnya sudah mengumumkan bahwa mereka menolak bekerja sama dengan Perikatan Nasional. Jadi PRN Sabah Warisan telah pun menolak pinangan Perikatan Nasional dan menyatakan bahwa mereka kekal untuk bertanding solo. Bila dilihat sebenarnya, kemenangan warisan lebih baik kalau bertanding solo. Apabila warisan mengambil keputusan untuk bertanding secara solo, sebenarnya ini satu petunjuk bahwa warisan mempunyai kekuatan sendiri. Dia tidak perlu bekerja sama dengan mana-mana parti politik lain, terutamanya gabungan yang didominasi oleh semenanjung Malaysia, bukan daripada Sabah. Maka sebab itulah tindakan warisan menolak kerjasama dengan PN sebenarnya ada satu tindakan yang dianggap sangat bijaksana. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami Sayang Malaysia". Apa pula pendapat Anda tentang tindakan warisan menolak Perikatan Nasional? Adakah itu satu kebaikan atau keburukan? Tinggalkan komen Anda. Sebelum itu, izinkan saya berkongsi dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang bodoh. Kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita lemah dan tidak seimbang, maka kita kena penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon yang tertera. Produk ini mengajar dan mendidik imun badan kita menjadi kuat bijaksana untuk mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Dapatkannya sekarang selagi Anda ada kesempatan. Saudara-saudara sekalian, menariknya hari ini ialah apabila warisan secara berani dan tegasnya telah pun menolak pinangan Perikatan Nasional dan menyatakan mereka kekal tanding solo. Jom kita ulas sedikit apa nasib yang akan melanda Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri di Sabah. Sebenarnya yang rugi, yang untung atau rugi kalau tidak bekerja sama. Kalau warisan bekerja sama dengan Perikatan Nasional, yang akan mendapat keuntungan besar ialah Perikatan Nasional. Manakala warisan pula tidak akan mendapat apa-apa manfaat yang sangat besar. Mereka mungkin hanya dapat masalah besar. Karena bekerja sama dengan Perikatan Nasional bermaksud terpaksa berbahagi kerusi, berbahagi kuasa. Bukan itu yang Safi Abdal mahu atau warisan mahu. Saudara-saudara sekalian, manakala Perikatan Nasional pula gelombangnya di Sabah sudah kita ketahui, sudah tidak ada lagi. Silap-silap hari bulan mau dapat satu kerusi pun untuk Perikatan Nasional hampir-hampir mustahil dapat diperoleh di Sabah. Parti Warisan sekali lagi menegaskan bahwa tiada sembarang rundingan atau kerjasama dengan mana-mana gabungan parti politik pada pilihan raya negeri ke-17. Ketua Penerangan Warisan Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata demikian selepas pihaknya mengambil keputusan dan mengumumkan kenyataan terkini Perikatan Nasional yang membayangkan kemudian kerjasama dengan parti itu pada PRN kali ini. Menurutnya, warisan menghormati mana-mana pihak yang memberi pandangan, namun parti itu tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Warisan akan bertanding secara solo, dan sejak awal lagi warisan telah menyatakan pendirian kami bahwa dengan jelas di bawah kepimpinan Presiden Datuk Seri Safi Abdal, warisan akan bertanding dalam PRN 17 secara bersendirian
menggunakan logo sendiri. Keputusan itu telah pun disampaikan secara konsisten dan kekal tidak berubah, katanya lagi. Warisan menegaskan bahwa tidak ada sebarang rundingan, perbincangan atau perjanjian dengan PN, GRS atau mana-mana gabungan politik lain berhubung kerjasama pilihan raya. Sebarang cadangan atau spekulasi mengenai pakatan pintu belakang adalah tidak berasas dan tidak mencerminkan pendirian rasmi warisan, tegasnya. Beliau berkata satu-satunya pakatan yang dimeterai warisan ketika ini adalah bersama rakyat Sabah. Fokus kami adalah menangani cabaran mendesak yang dihadapi rakyat, termasuk peningkatan kos sara hidup, kekurangan infrastruktur, bekaran elektrik dan air yang tidak menentu, peluang pekerjaan yang terhad, serta tuntutan terhadap hak-hak Sabah di bawah perjanjian Malaysia 1963 yang tertangguh, katanya lagi. Tambahnya, dalam suasana politik yang dipenuhi ketidaktentuan dan sikap oportunis, warisan memilih untuk kekal konsisten, berprinsip dan telus. Haluan kami jelas, bertanding secara solo dan menawarkan rakyat Sabah sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan mereka berbanding kepentingan politik semata-mata, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam isu hangat di dalam media sosial dan di parlimen berkait dengan gaji guru-guru di PASTI. Menurut Menteri Sumber Manusia, beliau kata peningkatan gaji minimum Rp1.700 terpakai sehinggalah ke tadika-tadika PASTI dan PASTI. Oleh sebab itu, mula timbul beberapa saranan, beberapa kenyataan yang mula jadi panas. Antaranya, apabila Faiz menyatakan bahwa pasti hanya ternak walaun pas, perlu dikaji semula, kata Faiz. Ini adalah kenyataan yang telah pun mencungkil balikkan ramai orang dalam dunia politik maupun isu semasa di Malaysia. Ramai yang setuju, ramai juga yang tidak setuju dengan kenyataan daripada Faiz ini. Panas tapi memang luar biasa. Penggerak NGO Rakan Nasionalis Moderate Muhammad Faiz Naimat Naman menggesa kerajaan meneliti semula kedudukan institusi pendidikan yang dikendalikan oleh PAS seperti Pusat Asuhan Tunas Islam PASTI, Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam SRITI dan Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam SMITI, dengan mengatakan ia tidak wajar beroperasi secara langsung di bawah parti politik. Faiz berkata dia tidak menyangka komen yang dibuat terhadap kenyataan Menteri Sumber Manusia Stephen Sim mengenai pelaksanaan gaji minimum Rp1.700 kepada guru PASTI telah mengundang reaksi agresif daripada penyokong pembangkang di media sosial. Mereka sekadar tularkan tangkap layar komen saya ini sahaja tanpa memaparkan konteks komen saya tersebut berdasarkan berita atau isu apa, kata beliau. Sedarkah mereka jika gaji minimum dilaksanakan oleh pihak PASTI, maka yang dapat manfaatnya ialah kelompok mereka juga, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat dan panas ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan saya izinkan saya untuk berkongsi kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, seimbang dan bijaksana, imun badan kita akan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu, imun badan itulah yang menyerang dan menghapuskan punca penyakit, akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini bertindak mengajar dan juga menyeimbangkan serta menguatkan imun badan kita. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, dalam sehantaran sama, Muhammad Faiz berkongsikan tangkap layar komennya yang mengundang kritikan daripada penyokong PAS
Komen itu berbunyi, jika pasti ingkar, harap tindakan tegas dapat diambil termasuk menarik lesen dan tutup premis indoktrinasi halus penternakan walaun seawal prasekolah itu tak patut wujud pun in the first place, kata beliau. Untuk rekod, walaun adalah gelaran yang diberikan oleh musuh PAS kepada penyokong parti Islam itu. SIM pada 21 Ogos lalu di Dewan Rakyat berkata perintah gaji minimum 1.700 ringgit turut terpakai kepada guru pasti, dan ia adalah sama seperti yang dikenakan kepada pekerja sektor swasta lain. SIM berkata sekiranya terdapat sebarang ketidakpatuhan terhadap perintah terbabit, ia boleh dilaporkan kepada Jabatan Kerja Tenaga Kerja bagi membolehkan siasatan dilakukan. Mengulas lanjut, Muhammad Faiz berkata, isu berkenan pasti bukan sekadar isu kadar elon yang rendah membabitkan gurunya, malah turut meliputi aduan lain seperti tidak mematuhi aspek silibus dan pengajian. Tambahnya, aduan yang diterima termasuk daripada guru pasti sendiri. Malah katanya ada laporan menyatakan institusi-institusi pendidikan di bawah PAS juga tidak didaftarkan secara sah sebagai sekolah, taman asuhan kanak-kanak atau tadika. Bagaimana institusi tidak berdaftar boleh dibiarkan beroperasi secara sistematik? Hampir seluruh negara melibatkan bidang pendidikan. Benarkah demikian soalnya? Bekas ahli Majlis Tertinggi Bersatu itu mendakwa sekolah-sekolah berkenan berperanan menanam pengaruh politik secara halus terhadap anak-anak yang menerima pendidikan di situ. Indoktrinasi ini tidak dibuat secara langsung atau terang-terangan, tetapi oleh kerana institusi tersebut dikelola oleh PAS, maka anak-anak lulusan dari PASTI, SRITI dan SMITI setelah mendapat atau mereka remaja atau dewasa nanti sedikit sebanyak akan terasa terhutang budi dengan ekosistem yang dibina oleh PAS tersebut. Itu maknanya indoktrinasi jala halus tanpa sedar, kata beliau lagi. Faiz berkata pendidikan awal anak-anak, agama kanak-kanak sepatutnya disediakan dan dikawal oleh kerajaan persekutuan termasuk kerajaan negeri dan bukannya dikawal secara langsung oleh parti politik. Jadi saya mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya sudah tiba masanya status pasti SRITI dan SMITI ini dikaji balik kedudukannya mengikut perlembagaan persekutuan, katanya lagi. Biar wujudnya penambahbaikan yang perlu bagi menyelaraskan kualiti piawai, silibus serta sistem pendidikan agar tiada mana-mana pihak yang berkepentingan, tidak dikira dari mana-mana parti pun boleh memanipulasi dan mengeksploitasi pendidikan anak bangsa terutama peringkat kanak-kanak, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, apapun komen Anda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.